Assalamualaikum, bersama saya Nur Hazimah Radik dalam berita pagi Sabah Sabtu 29 Januari 2022. Kerajaan negeri memutuskan arahan penutupan sekolah didapati kluster baharu melibatkan pelajar sekolah berkuat kuasa serta-merta. Tempoh pelaksanaan penutupan selama 2 hingga 3 minggu tertakluk kepada pengesahan Jabatan Kesihatan Negeri Sabah. Menerusi kenyataan Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Panglima Masidi Manjun, sesi pembelajaran bagi semua pelajar sekolah yang akan menghadapi peperiksaan utama boleh diteruskan dengan pematuhan SOP ketat. Perkara itu diputuskan dalam mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Bencana COVID-19 Negeri pada 26 Januari lalu. Sementara itu, 2 kluster baru dikesan semalam sekaligus meneruskan trend peningkatan jumlah harian dengan catatan 358 kes baharu. Kluster persiaran Palma diisytihar sebagai kluster tempat kerja dipapar, tetapi juga melibatkan mereka yang tinggal di Tuaran dan Pinampang. Sementara itu, kluster institusi pendidikan yang tercetus di Kota Belud dikenali sebagai kluster Batu 24 Nabalu, melibatkan pelajar dan guru SK Dallas. 2 kematian baru direkodkan, 1 kes masing-masing di Keningau dan Lahadatu. Seterusnya, kita ikuti statistik terkini kes baharu mengikut daerah dan kadar vaksinasi bagi Sabah. Pemimpin Akarumbi diseru mengingatkan penduduk kampung di kawasan masing-masing agar meningkatkan lagi pematuhan prosedur operasi standard SOP pencegahan COVID-19. Yang berikutan trend kluster dan kes baru menunjukkan peningkatan ketara kebelakangan ini. Menurut Pembantu Menteri Kerja Raya, Datuk Robert Tawik, masyarakat perlu diingatkan bahawa setiap individu masih terikat dengan SOP dikeluarkan kerajaan. Datuk Robert yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Bingkor menyatakan demikian ketika jamuan makan bersama pengerusi-pengerusi Jawatankuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung JPKK dan ketua-ketua kampung di Keningau. Lembaga Tabung Haji TH melalui program Afiat menyumbang 4 buah katil boleh laras elektronik bernilai lebih RM90,000 bagi menampung keperluan katil hospital di negeri ini. Sumbangan diserahkan pengarahnya Datin Hajah Nurlaila Said kepada pengarah Jabatan Kesihatan Negeri Datuk Dr. Rosnani Mudin di Hospital Queen Elizabeth II, Kota Kinabalu. Penyerahan disaksikan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Senator Idris Ahmad dan Menteri Tugas-Tugas Khas, Datuk Muhammad Arifin Muhammad Arif. Bercakap kepada pemberita RTM, Idris berkata agensi di bawah kementeriannya telah menyumbang 81 katil bernilai 1.8 juta ringgit untuk keperluan unit kecemasan di Kementerian Kesihatan KKM seluruh negara. Konsep kita ialah wang yang ada kepada kita mesti dibelanjakan kepada orang yang memerlukan, dan kita memanjangkan amal kebaikan itu daripada pendeposit terutamanya untuk diberikan kepada mereka yang berhak. Tambahnya, katil unit kecemasan tersebut telah diberi kepada hospital kerajaan mengikut keperluan daerah dan negeri. Sementara itu, Datuk Dr. Ros memaklumkan 2 unit katil itu ditempatkan di HQE 2 dan 2 lagi di Hospital Keningau. Dengan adanya sumbangan ini, maksudnya agensi lain juga membantu Kementerian Kesihatan untuk menyediakan alat-alat kritikal di hospital, dan ini merupakan salah satu usaha yang kami alu-alukan dan mengucapkan jutaan terima kasih kepada penderma. Sejak 2012, program Afiat telah menyumbang mesin dan peralatan perubatan bernilai hampir 6 juta ringgit kepada Hospital KKM. Pertubuhan Muafakat Titipan Amal Isteri Wakil Rakyat Gabungan Rakyat Sabah Mutiara GRS menyalurkan sumbangan kepada 43 ketua isi rumah terlibat kebakaran di Kampung Sungai Buaya Tawau. Bantuan diberikan berbentuk wang tunai, bakul makanan dan 43 tong gas petroleum cecair LPG. Sumbangan ini adalah diharap dapat membantu sedikit sebanyak walaupun tidak dapat menyelesaikan semua masalah. Jadi diharap dapat meringankan sedikit bebanan yang mangsa-mangsa.
Penolong Bendahari Kehormat Mutiara JRS Datin Wahida Mardiana Nur Salim dan juga isteri kepada Pembantu Menteri Kewangan Datuk Nizam Abu Bakar Titingan ditemui pemberita ketika penyampaian bantuan berkenaan di Tawau. Sementara itu, Datuk Nizam yang juga ahli Dewan Undangan Negeri APAS merayu lebih banyak individu berkemampuan maupun badan bukan kerajaan NGO tampil membantu penduduk terjejas. Dalam kebakaran tengah malam 9 Januari lalu, lebih 40 rumah musnah mengakibatkan hampir 300 penghuni hilang tempat tinggal selain mengorbankan 2 mangsa dan 7 penduduk cedera. Usaha untuk menaik taraf Majlis Daerah Keningau kepada Majlis Perbandaran akan dipercepatkan. Timbalan Ketua Menteri yang juga Menteri Pertanian dan Perikanan, Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey Kitingan berkata, ia berikutan kepesatan pembangunan dan ekonomi di daerah berkenaan yang juga merupakan pusat pentadbiran di pedalaman sejak dahulu. Harapan kita memang untuk menaikkan Majlis Daerah Keningau ini kepada Perbandaran. Ini bertepatan kerana Keningau suatu ketika dulu adalah pusat pentadbiran, residensi pendalaman. Datuk Jeffrey yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Tambunan berkata demikian kepada pemberita selepas merasmikan Majlis Penyerahan Kepala Singa kepada 11 persatuan dan sekolah Cina daerah Keningau dan Tambunan di Padang Bandaran Keningau. Upacara pentauliahan kapal diraja KD Rencong berlangsung di Pangkalan Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM Kota Kinabalu semalam. KD Rencong merupakan kapal misi pesisir LMS keempat diterima TLDM yang berupaya melaksanakan misi di kawasan pesisir dan lautan luas. Menurut Panglima Tentera Laut Laksamana Tan Sri Muhammad Reza Muhammad Sani, KD Rencong dilengkapi sistem persenjataan ringan dan mampu meningkatkan kesiapsiagaan armada TLDM mendominasi keunikan geografi kawasan perairan Malaysia. Sejarah pentauliahan KD Rencong yang dilakarkan ini menunjukkan tahap profesionalisme pasukan projek LMS TLDM yang bertugas di China bagi memastikan kerja-kerja pembinaan kapal dilaksanakan mengikut jadual yang ditetapkan. InsyaAllah KD Rencong akan berpangkalan di Kota Kinabalu. KD Rencong diketuai pegawai pemerintah pertama Komander Khairuddin Ahmad dan mempunyai 7 pegawai 47 kru dan 40 anggota lain-lain pangkat. Alhamdulillah kita telah sampai pada 28 Disember dengan latihan yang kita jalani selama 6 bulan di China. Saya rasa amat bangga kerana warga pertama kapal Diraja Rencong dapat membawa balik kapal dengan selamatnya. Kapal tersebut bakal memulakan operasi pertama 6 minggu akan datang. Warga Jabatan Perkhidmatan Kebajikan Am Sabah JPKA dan Majlis Perkhidmatan Masyarakat Sabah MPMS digesa agar membentuk ekosistem kerja yang cemerlang selaras dengan hala tuju organisasi berkenaan. Pendekatan itu dapat menghasilkan perkhidmatan efektif, beraccountability, berintegriti dan amanah. Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat Datuk Insinyur Syahelmi Yahya menyeru warga kerja berkenaan agar menguasai teknologi digital bagi memperkemas perkhidmatan seiring pelan pembangunan Sabah Maju Jaya. Beliau berucap sepada Majlis Apresiasi JPKA dan MPMS di Kota Kinabalu. Seramai 30 penerima anugerah perkhidmatan cemerlang APC, 3 kaki tangan besar wajib dan 10 penerima anugerah khas pengarah JPKA Sabah diraikan dalam majlis ini. Turut dilancarkan buku laporan JPKA 2016-2022 yang mengandungi perspektif kebajikan penduduk terkesan akibat pandemik COVID-19. Susulan hujan lebat pada Khamis mengakibatkan 3 buah kampung melibatkan Kampung Lembah Permai, Kundasang Lama dan Kampung Dumpiring Bawah di Kundasang dinaiki air. Tinjauan kru RTM mendapati penduduk kampung melakukan pembersihan kediaman masing-masing selepas air surut. Penduduk kampung ditemui berharap tindakan sewajarnya dapat diambil khususnya berkaitan perparitan. Air semua mengalir ke kawasan rumah kami. Kemarin ada masuk juga air di dapur waktu itu. Perasaan tu memang takut, cemas. Mungkin kalau ada berlaku tanda runtuh begitu Kak. Sebab kawasan di sini kan tanah tinggi. Mula-mula dia slow, lepas tu lama-lama dia sudah lebat. Bila sudah lebat kan dia punya air semua
melimpah dari jalan raya masuk kawasan rumah dan semua rumah pun kotor macam di dalam rumah jadi sungai sudah. Mengakibatkan air dari arah sebelah atas sana mengalir ke kawasan Jalan Dayak dan juga melimpah di parit sepanjang jalan. Dalam pada itu, tiada kerosakan serius berlaku di kawasan terkesan banjir kilat ini yang tular di media sosial. Persatuan Ikatan Guru-Guru Muslim Malaysia iGuru Cawangan Sabah berjaya meletakkan falsafah pendidikan kebangsaan di puncak Gunung Kinabalu. Kejayaan tersebut direalisasikan lebih 30 warga pendidik mewakili setiap daerah di Sabah. Program misi ekspedisi Kinabalu dengan mendaki gunung tertinggi di Asia Tenggara ini melibatkan kerjasama Jabatan Pendidikan Negeri JPN Sabah. Kita nak menyediakan warga pendidik betapa pentingnya usaha mengangkat falsafah pendidikan kebangsaan ini dalam diri kita sebagai seorang guru. Presiden Persatuan iGuru Malaysia Muhammad Azizi Hassan ditemui RTM dalam ekspedisi berkenaan di Taman Kinabalu Kundasang. Banyak cabaran yang dilalui, banyak emosi akan dimainkan ketika sedang mendaki dan tentunya itu pengalaman itu akan menjadi satu sumber motivasi dan inspirasi yang memberi semangat kepada guru itu sendiri. Alhamdulillah aktiviti mendaki ini salah satu yang memberi impak yang besarlah kepada semua guru-guru dan peserta yang terlibat, di mana kita terapkan juga aktiviti kerohanian seperti antaranya salah satu iaitu khatam Al-Quran. Program ekspedisi ini diisi dengan khatam Al-Quran 30 juzuk sepanjang pendakian dan tamat di puncak Gunung Kinabalu. Sekian berita pagi Sabah kali ini. Utamakan SOP dan keselamatan ketika musim perayaan ini. Saya Nur Hazimah Radik. Jumpa lagi dan salam hormat.